Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya risau. Saya risau dengan line. Yalah, walaupun sepower mana pun broadband yang kita pakai, kalau dia nak ada gangguan, dia ada gangguan juga. Anyway, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera. Walau di mana saja anda menonton malam ni, insyaAllah saya akan spend time malam ni, dan kita doakan line adalah bagus. Saya boleh go through dan run through strategi bagaimana seseorang tu nak menguasai kewangan dia, bagaimana nak menguasai ekonomi dia, critical side of dia ekonomi. Bagi anda yang baru menonton, malam ni adalah sambungan sesi webinar daripada Rabu lepas. So saya janji insyaAllah saya nak habiskan, sebab saya go through 10 strategi atau 10 perkara yang anda kena faham untuk anda nak menguasai kewangan anda, walau di mana pun tahap keadaan ekonomi anda. Sebab cabaran dia hari ni begini, saya tak tahulah kalau anda ada cabaran ni. Kalau anda ada cabaran ni, anda sepatutnya duduk dan tonton sehingga habis. Saya akan spend masa setengah jam ke 40 minit, kalau saya boleh carry on selama mungkin yang saya boleh carry on untuk explain. Dan masalahnya adalah dia adalah balik kepada masalah yang saya pernah lalu. Cabaran ramai orang dalam kewangan adalah ramai orang yang menghadapi masalah seperti saya satu masa dulu. Kita ada masalah yang masa saya kerja, masalah dia berbeza. Bila berniaga, masalah dia berbeza. Kalau tak kerja dan tak ada perniagaan pula, masalah dia berbeza. So masa saya mula-mula kerja dulu, masalah saya adalah ini adalah sekitar tahun 96, 97, 98, 99, 2000 tu saya dah start business. So itu masalah lain. Tapi 96, 97 ni masalah saya adalah masa tu gaji saya, saya fikir saya berada dalam keadaan gaji yang kecil. Saya fikir gaji saya kecil, 1,500 sebulan. Pasal itulah saya semua benda tak cukup, ada masalah, So bagi anda yang baru menonton, kalau you baru menonton, saya tengah bercakap malam ni, topik saya adalah bagaimana menguasai kewangan dan juga ekonomi anda. InsyaAllah ni adalah bahagian kedua, sambungan daripada minggu lepas. Saya akan recap balik apa yang saya run through minggu lepas, kalau saya berkesempatan kejap lagi. Mudah-mudahan Allah izinkan dan internet adalah bagus, broadband adalah bagus. Di mana saja anda menonton, share dengan orang lain. Benda ni tengah live, saya tengah running live. Dan kan sebab itu kenapa saya buat apa yang saya buat. Anyway, saya sebut tadi, cabaran bila kita bekerja adalah berbeza. Saya selalu ada dulu perasaan atau fikir macam ni, kalau saya ada banyak duit, masalah saya selesai. Saya selalu fikir kalau saya ada banyak duit, semua benda saya boleh beli atau saya boleh buat, saya boleh capai. Saya selalu fikir macam tu. Betul dan salah. Betul dan salah dia adalah, ada benda tu ada yang betulnya, tapi ada benda salahnya. Sebab saya dapati later bila saya start business, 3 tahun pertama tu adalah lingkup lah kan. Saya cuba macam-macam business, tak ada modal apa semua, 98, 99, 2000 macam-macam business saya cuba tapi tak jadi, Sampailah tahun 2001 bila saya start ada mentor. Alhamdulillah, saya start business dalam advertising agency. Bagi anda yang tak tahu, saya own advertising agency. Kepakaran saya adalah sejak tahun 2001 adalah handle project. Saya uruskan projek-projek pengiklanan dan pemasaran untuk organisasi-organisasi seperti telekomunikasi, syarikat banking, perbankan, internet company, those company. Lepas tu saya tak ada di depan sebab saya di belakang. Saya handle project dan saya handle campaign. Kemudian pada tahun, sehinggalah saya touch, Alhamdulillah, daripada saya lingkup tu sampailah saya touch saya punya first million, umur saya 32 pada tahun. So lepas daripada 2006 tu, 2007, 2008, Alhamdulillah kami saya sampai satu tahap yang sangat bagus. Saya decided, masa tu saya di bawah principal syarikat lain, ada organisasi lain, tapi saya ada own syarikat saya sendiri. So saya decided untuk split dan run business saya sendiri 100% pada tahun 2008, run advertising agency. Dan juga pada masa yang sama, saya adalah berlaku sesuatu, saya tak nak cerita malam ni sebab sebenarnya cerita sebelum ni, saya start mengajar. Dan itulah sebab saya start buat coaching dan training dalam business, entrepreneurship, development and marketing. Sebab saya percaya dengan prinsip orang yang dah berjaya dalam business dan faham macam mana nak build business tu, lebih mudah dia nak berkongsi dengan orang lain. Sebab dulu saya tak ada chance buat benda tu, saya tak ada chance nak belajar ataupun tak ada orang nak ajar. So long story short, saya dah lalu proses kewangan, cabaran kewangan for those phases, dan that's why saya percaya one of the reason kenapa saya nak share topik ni, sebab
and this is a free session sebab saya nak lebih ramai orang faham, ataupun bagi yang nak faham lah sebab bukan semua orang nak faham ilmu atau nak faham macam mana nak perbaiki kewangan. Majoriti orang tak nak. Majoriti orang dia akan menyalahkan semua keadaan kecuali diri dia. So isu ataupun nak meningkatkan kewangan, just to share some result. Saya ada anak didik saya yang dah membina kewangan dia masuk kelas. Kita bimbing, Alhamdulillah, bermula daripada kosong, tak ada apa-apa, tak ada yang terhutang. Bila mereka belajar, mereka faham. Sebab saya mengajar tentang proses, fasa demi fasa, macam mana kita nak bina kewangan. Daripada you tak ada apa-apa, apakah cara nak plan. Saya mengajar tentang potensi diri, potensi kewangan, potensi bisnes. So daripada situ kita ajar dia macam mana nak ubah step by step. Sehinggalah Alhamdulillah ada yang dah masa 3 bulan, 6 bulan mereka dah capai kewangan yang mereka tak pernah capai. Makin lama makin banyak result. Macam minggu lepas saya jumpa, mungkin dia tengah menonton juga, salah seorang anak didik saya yang attend one of my program, marketing program. Dia dah attend IMKK, dia dah attend MMM, which dia datang untuk coaching session dengan saya, follow up coaching, which dia share, dia jual bantal. Masa saya ingat lagi masa dalam kelas tu, masa kelas MMM dia bawa bantal. Saya cakap apa masalah Mamat ni, dia bawa bantal. And then masa tu dalam keadaan kewangan yang baru nak start, so he used to, masa tu tak adalah lama, lebih kurang bulan 2, bulan 3 je tahun ni. So sekarang baru hari terakhir bulan 8 kan. So which is about 6 months ago. Masa tu dia baru buat mungkin 3,000, 4,000, 5,000 jual bantal. Betul-betul dia buat bantal besar masuk dalam kelas. So apa yang berlaku adalah lepas dia belajar IMKK dan MMM kan, kita ada follow up for certain people, kita ada macam coaching session follow up. So daripada coaching tu lah saya tahu progress dia. So dia kata jualan dia meningkat, Alhamdulillah, naik pergi 50,000, naik 100,000 ringgit, naik bantal jual order meningkat, dan the recent one dia capai sehingga like 400,000 ringgit jualan sebulan untuk bantal. Orang kata tu jualan belum untung. Cuba fikirlah, kalau jualan dia tinggi, chances are kalau kita ambil ratio margin dia say telah 20% pun 400,000, dia net bersih 80,000 sebulan. Kan? Itu tanya orang sebelah, kau ada? Kan? Itu kan perubahan dibandingkan daripada dia tak faham. Tapi semua benda itu akan hilang kalau dia tak faham tentang kewangan yang saya nak cerita malam ni. So jangan cakap dengan saya dia duit banyak, dia boleh lah nak buat apa, kewangan dia bagus. Tak, bukan banyak atau sikit. Dia bukan banyak atau sikit, tapi banyak akan jadi sikit kalau tidak ada ilmu, sikit akan jadi banyak insya-Allah kalau ada ilmu. So kunci dia terletak pada ilmu. Dan frustration saya dulu adalah saya tidak ada orang mengajar. Bukan nak menyalahkan orang lain, mungkin ada tapi saya tak belajar. Tapi ternyata masa tu saya cuba belajar daripada jutawan, nak jumpa jutawan dan tak ada orang nak ajar. Majoriti orang yang jadi usahawan dan jutawan, mereka tak ada masa nak ajar orang lain. Itu masa dulu. Sekarang saya lihat benda tu dah banyak berubah, Alhamdulillah. Hari ni yang tak usahawan dan tak jutawan pun cuba nak ajar orang lain. Macam mana nak jadi usahawan. Tapi dulu tak, dulu benda tu adalah satu benda yang rare, bukan rare, tak ada. So proses saya payah, proses saya belajar berbeza, tuan-tuan. Saya belajar daripada street. Saya mula membina bisnes ni adalah daripada sendiri langgar, sendiri buat. Saya berhenti kerja sebab saya fikir masa tu saya nak kewangan yang lebih baik. So saya fikir dengan berhenti kerja, saya buat bisnes, saya ada kewangan yang lebih baik. Tapi ternyata tak. 3 tahun saya buat bisnes, macam-macam jenis bisnes, tapi kewangan saya makin teruk. So sehinggalah bila kita ada mentor, kita ada matlamat yang jelas. So proses dia ada 10 yang saya sebut minggu lepas. Ada 10. Dan saya juga menyebut minggu lepas, jangan cerita dengan saya tentang buat apa nak ada duit, kita mati tak bawa. Saya dah sebut minggu lepas, duit adalah sebagai alat. Macam mana kereta. Kereta adalah alat. Kita boleh guna untuk pergi ke masjid, boleh guna bawa kereta untuk pergi ke tempat yang lebih baik. Kita juga boleh bawa kepada tempat yang tak baik. Itu bergantung kepada 3 perkara. Ilmu, iman, amal. 3 perkara. Itu pilihan masing-masing. Sama juga dengan duit. Kalau kita ada ilmu, kalau kita ada iman, kita ada amal, insya-Allah kita gunakan untuk kebaikan. So jangan cakap dengan saya tak perlu duit. Kalau tak perlu, dan tak payah tonton. Anda boleh switch off. Tak payah tengok live apa yang saya sharekan ni. Alright? So untuk mereka yang nak perbaiki kewangan, saya nak bagi anda malam ni ada 10 perkara dan saya akan simpulkan kepada 5 step, 5 langkah. Itu perkara yang saya nak cuba buat dalam masa yang terpantas. So fokus dan tulis. Ini jangan belajar dan tak menulis. Alright? So, yang pertama adalah minggu lepas saya sebut tentang perkara yang pertama. Saya sebut tentang kita kena faham apakah matlamat kita. Itu yang pertama, matlamat. Kita kena faham matlamat kita. Matlamat kita sama ada kita nak cerita matlamat hidup ke, kita nak cerita matlamat dunia dan akhirat ke, kita kena faham.
Ini ikut kefahaman masing-masing. Kalau you adalah orang yang hanya hidup untuk dunia, pada yang menonton ni bukan Islam, you kata aku nak hidup untuk hanya dunia, itu terpulang. Poin saya adalah, kalau kita orang Islam, kita adalah faham matlamat dunia dan juga macam mana gunakan dunia untuk akhirat kita, insya-Allah. Jadi kefahaman. Jadi kita mesti jelaskan matlamat. So nak cerita pasal matlamat ni, saya nak cerita pasal cycle sikit. Okay, saya nak cerita pasal cycle ataupun kitaran. Kita ambil keadaan biasa. Saya juga nak faham juga nak cakap, kita tak tahu kita hidup sampai bila. Saya sedar dan faham Allah boleh ambil kita anytime. Itu pun saya sedar dan faham. Tapi saya tengah cerita tentang tactical, strategi. Macam kita bina rumah. Kalau kita macam tu, kita tak payah buat apa lah. Kita duduk tunggu, hari ni mungkin aku mati. Kita mesti bersedia untuk hari ni. Mungkin sampai masa dia beramal seperti hari ni, hari terakhir. Kita kena bersedia, kita buat kerja seperti kita akan hidup lama. Dan pada masa sama kita masih ingat yang kita akan ada tempoh kita akan sampai. Nikmat paling besar dalam hidup adalah bila Allah bagi kita nikmat ingat ataupun consciousness ataupun sedar ataupun tahu kita hidup. Allah bagi peluang untuk buat yang terbaik untuk dunia dan mudah-mudahan untuk akhirat kita, insya-Allah. Okey, so saya nak cerita pasal cycle. Cycle ni begini. Maksud cycle ni adalah, saya susah nak lukis, tapi lebih kurang dia macam ni. Cycle, bila kita lahir, kita ambil keadaan biasa. Manusia tu lahir, proses kita lahir in a normal way. Dan saya berfikir ni bukan sekarang, sejak saya muda lagi, saya dah bertanya soalan ni. Saya tanya mak saya, keluarga kita bukan orang senang, tapi saya selalu fikir, mak, kita lahir, lepas kita lahir, kita akan membesar, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, kita masuk universiti bagi yang nak masuk universiti, kemudian kita start kerja, kita kerja, sampailah satu cycle, nanti kita dah sampai umur 40, 55. Sekarang dah extend pula, nak pergi pencen lagi lama. Saya tengok arwah ayah saya dulu masa dia kerja kerajaan, Jabatan Parit Tali Air. Jadi saya tengok dia, saya cakap, mak, kita punya cycle hidup macam tu je ke? Maksudnya kita lahir, belajar, masuk universiti, kerja, kahwin, beranak, so habis. Lepas tu sampai masa kita meninggal, kita punya time pun habis. Kalau ada orang lebih awal lah, time dia tu habis, pangkah dia tu lebih awal. Masing-masing itu kita tak boleh nak kontrol atau tak boleh nak kawal. Okey, tapi yang saya cerita adalah, saya nak cerita pasal cycle kemampuan kita untuk bekerja. So jangan cerita dengan saya kita boleh mati hari ni. Pasti semua orang boleh mati. Tak ada siapa boleh garanti kita boleh hidup sampai besok. Itu semua kuasa dia. Apa yang kita nak fikir adalah sekarang, kita Allah bagi kita akal untuk berfikir, untuk merancang. Okay, so bila kita sekarang di mana pun umur anda, kita boleh ada pilihan untuk plan. Okay, so kita kena tahu apakah kita punya matlamat. Yang pertama, kita kena tahu apakah kita punya matlamat kewangan. Saya tak ada ink pula. Okay, matlamat. Kita kena tahu sebab pen tu dibaringkan, jadi dia hilang. Matlamat kewangan. Ini adalah cerita tentang matlamat kewangan. So, isu dia begini. Kita mesti tahu cycle ni. Kita kena tahu kat mana kita sekarang berada. Adakah kita dalam keadaan matahari terbit atau dalam keadaan matahari tenggelam? Apa itu matahari terbit, apa itu matahari tenggelam? Matahari terbit adalah kita punya umur. Kita cerita pasal kitaran biasa manusia. Kitaran biasa. Kita cerita, jangan cerita sampai masa Allah panggil, memang panggil. Tapi cerita kitaran biasa. Kalau kita punya umur adalah lingkungan awal 20-an, 30-an, ikut biasanya kita dalam keadaan yang penuh dengan tenaga yang sangat dahsyat, bertenaga, dan kita ada kemampuan untuk buat dengan berbezalah tenaga dia dibandingkan dengan orang umur 40, 50, 60. So kita kena faham cycle kita sekarang, di mana kita berada. Adakah kita berada di matahari terbit atau kita berada di matahari tenggelam? Matahari tenggelam ni adalah umur kita dalam kitaran 50-an. Tu matahari tenggelam tu, dah nak tenggelam. Maksudnya tenaga kita nak bekerja, bukan tak boleh, masih lagi ramai orang bekerja sampai 60, 70, 90, 92, 93 ada je lagi orang bekerja. Atau buat sesuatu. Itu pilihan masing-masing. Point saya adalah kita nak faham di mana kita berada, di mana kitaran kita berada. Kita ni pada umur berapa? Saya berada pada umur 42. So saya tahu saya berada di atas lingkungan matahari ni tengah. Kita boleh dipanggil anytime, tapi saya cerita tentang cycle kewangan. Kita berada dalam peak dia, dalam moving to the peak, dalam pukul 12, yang berayangkan matahari pukul 12, kita tengah menaik. Saya tengah dalam keadaan yang dalam zone tu. Tapi bagi setengah orang, dia dalam permulaan kewangan. Bagi setengah orang, dia dah masuk penghujung. Daripada segi tenaga,
relatively dibandingkan dengan masa yang dia ada. So yang pertama tadi saya sebut, kita mesti tahu kita punya matlamat kewangan kita. Kita kena tahu apa yang kita cuba nak capai. Okay, dan salah faham yang banyak orang ada, kejap lagi saya akan explain. Bagi saya explain fungsi kedua dulu, ataupun step kedua. Yang kedua, kita kena tahu fungsi duit. Fungsi duit adalah alat, bukan matlamat. Dia adalah alat. Kita nak ada duit. Saya selalu tanya dalam kelas, contohlah MKK. InsyaAllah hari Jumaat ni kita ada satu set MKK. Saya tanya dalam kelas, saya tanya, siapa nak banyak duit? Ramai orang nak banyak duit. Tapi saya tanya, kau nak apa dengan duit? Kalau kita punya niat hanya nak banyak duit, maksud kalau kita ada duit, that's it. Kita dah capai. Maksudnya, bayangkan katalah you nak duit, katalah biasa dapat pendapatan setahun 24,000. Kalau banyak, maksudnya katalah you dapat 200,000 setahun. Mana dah banyak? Bila dah banyak, bermaksud dah lah. Sebenarnya dah lah. Ambil duit tu, striker cantik-cantik, laminate, tampal kat dinding, kita dah dapat dah impian kita. That's it. Sebenarnya adakah kita nak duit? Atau kita nak gunakan apa yang duit tu boleh guna untuk buat apa? So sebenarnya duit adalah alat. Jadi kita kena faham. Tu saya sebut minggu lepas. Saya nak recap. So kita kena faham apakah fungsi duit. Dia adalah alat. Alat. Okay. Dan balik kepada cycle tadi saya sebut. Kalau kita tak pandai gunakan duit ni sebagai alat dengan baik, kita akan terlepas. Kita akan terlepas waktu pagi, subuh, tenaga kita tengah kuat. Maksudnya kita punya cycle, kita tengah muda, kita tengah mampu, kita terlepas. Tak ada masalah kalau kita tengah belajar ke apa, itu tak ada masalah. Saya cerita tentang bila kita start bekerja atau berniaga, kita tak start plan. Daripada awal kita dah start bisnes ke kerja ni, kita tak ada ilmu yang betul dan kita tak plan. Ditakuti nanti semua tu habis membazir buat benda yang tak baik apa semua. Bukan tak baik lah, benda tu membazir sehingga tak berfaedah, ataupun bukan tak berfaedah, tak cukup manfaat. Hiduplah kita guna hanya untuk tu yang bagi kais pagi makan pagi, kais bulan makan bulan, dapat gaji habis, atau kita bisnes dapat duit banyak-banyak habis. So makin lama umur kita makin meningkat. Bila umur kita meningkat tapi keadaan kewangan kita, macam mana tunjuk umur kita meningkat tapi kewangan kita masih lagi low, kita tak meningkat sekali kewangan kita. Dia sepatutnya bila kita umur kita makin meningkat, kewangan kita akan meningkat sekali, sehingga pada tahap nanti kewangan kita ni akan melepasi umur kita. Maksudnya nanti kewangan kita ni boleh mampu menampung balance hidup kita. Kalau kita masih hidup, kalau kita tak hidup sekalipun, keluarga kita ada protection plus, bukan protection lah, ada kewangan plus, kita masih lagi boleh menyumbang walaupun kita dah tak ada. Kita masih lagi boleh buat zakat, sedekah, membantu orang lain. Itu nanti kan saya nak cerita benda tu. So ini kefahaman saya berbeza over the years. Sejak tahun 2001 bila saya ada mentor, kefahaman saya beza. Kefahaman orang biasa kerja adalah cari kerja betul-betul, dapat gaji, kahwin, beranak, that's it. Kita hanya hidup macam tu je. Macam kita hanya hidup habiskan. Kalau ada buat bisnes sekalipun, ada setengah student saya yang belajar suku jalan, belajar marketing, buat duit. Dia start buat duit. Dia tak tahu dan tak faham bahawa macam mana misi nak gunakan duit tu dengan baik supaya dia boleh retire yang rich, atau boleh start, dia boleh dapat passive income yang dia boleh create later on. Income yang boleh buat dia tak payah kerja atau tak payah bisnes. Kalau nak juga tak ada masalah, tapi dia tak, benda tu income bukan sampingan, passive income yang dia tak payah actively buat tapi dia dapat return. Itu adalah sebenarnya goals yang kita nak capai. Okay, yang kita nak capai dalam keadaan yang lebih cepat. Regardless berapa banyak duit yang you ada, sikit atau banyak, kalau kita plan, kalau anda start ada ilmu ni, anda start faham benda ni, benda tu boleh berlaku. Walaupun anda hanya buat 500, 600, 800. Saya pernah jumpa orang yang start dengan 800 sebulan, 20 years ago. Alhamdulillah hari ni umur 40-an, boleh pilih untuk retire, ada asset few millions, ada income passive, rental income. So boleh beramal, ada masa banyak dengan Tuhan, tak payah terkejar-kejar macam orang lain. So dunia ni memang jambatan untuk akhirat, memang tak salah. Tapi dia adalah jambatan yang roboh kalau tak ada ilmu. So dan nak bertanya, tanyalah orang yang faham kan, orang yang pakar dalam bab tu. Nak belajar masak, tanya orang yang faham pasal masak. So saya tengah cerita pasal ekonomi dengan kewangan, pasal bisnes, apa kaitan dia. So yang pertama tadi, kita mesti faham matlamat kewangan. Nombor 2, kita mesti tahu apakah fungsi duit. Dia adalah alat untuk capai apa? Capai matlamat. Kalau matlamat kita, biasa dalam IMKK saya ajar design matlamat. Apakah matlamat hidup kita yang kita nak capai? You kena senaraikan, kena tuliskan matlamat daripada segi apakah impian you nak capai untuk keluarga, untuk orang yang tersayang, untuk masyarakat, untuk sumbangan, untuk zakat setiap tahun. Bukan income yang kita nak cerita saja, kita nak cerita berapa zakat, berapa sedekah yang kita nak buat. Itu semua you kena plan. You kena blend. Siapa yang biasa dengan saya dalam kelas-kelas saya, dia akan faham.
Kita kena plan benda tu. Kita kena nampak manfaat yang kita nak bawa. Kau tak apa gunanya kita hidup, tak ada beza dengan monyet. Kan? Tak ada sumbangan kepada masyarakat. Monyet pun ada guna. Boleh panjat pokok, kelapa. Anyway. Gurau. Nombor 3. Nombor 3 adalah tadi nombor 1 matlamat, nombor 2 kena faham apakah fungsi duit tu. You nak duit tu untuk apa? Nak guna untuk capai matlamat apa? Dan nombor 3 adalah kita kena work smart juga along the way. Dalam perjalanan kita nak plan kita punya kewangan ni, kita kena faham. Kita kena work smart. Orang yang work smart ni orang yang bijak, bekerjasama, ataupun bijak membina sesuatu dengan lebih cepat atau pantas. So saya dulu tak bijak lah. Dulu saya fikir saya work hard semata-mata. Dulu saya fikir saya lah yang bagus, hebat, kudrat saya lah mendatangkan rezeki. Tak. Kemudian saya realise kalau Allah nak tarik tak susah, sekejapan dia boleh tarik. Dia nak bagi pun tak susah, sekejapan dia boleh bagi. Dan kalau dia tak nak bagi pun hak dia. So saya dapati orang yang bijak, yang nombor 3 ni, work smart ni, work smart dengan apa? Bekerjasama dengan Tuhan. Maksudnya bekerjasama macam mana? Sebenarnya dalam Al-Fatihah kita selalu baca, dan saya belajar dari guru-guru saya. Dia kata dalam Al-Fatihah diberi satu formula. Allah bagi kita formula. Dia kata kau nak apa pun, dia kata kau kena beribadat dengan aku. Tu ayat dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kau lah aku sembah, kepada kau lah aku memohon pertolongan. So benda, message point kat situ yang penting adalah, dan juga ada satu ayat menyebut tentang auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Okay, so point dia yang saya nak cakap adalah dekat situ saya nak cakap pasal bergantungan ni. Bila kita work smart, bukanlah work smart tu bergantungan dengan Tuhan tu bermaksud aku serah semua pada Engkau dan aku tak payah buat apa-apa. Tidak, itu sebab kita tidak hidup dalam alam roh. Kita adalah hidup di alam jasad, akal, hati dengan roh. Kita ada 4 aspek pada kita. So katalah kita makan, kita tak boleh kata aku dah makan, aku tengok tarik nafas, bau, aku dah makan, kenyang. Tak, itu rohani. Kita rasa makanan rohani berbeza dengan makanan jasmani, jasad. Makanan akal berbeza dengan makanan hati ataupun jiwa. So, tak sama. Maksudnya adalah dia ada luar, ada zahir dan ada batin. So jangan cakap dengan saya atau apa yang saya fikir dulu adalah kita kerja keras, kita rasa kita bagus. Tak, sebenarnya semua benda ni, fizikal ni adalah dikuasai oleh sesuatu yang kita kerohanian ataupun roh. Kerohanian maksud benda yang kita tak nampak, spiritual. Dan connectivity spiritual tu adalah connectivity dengan Allah SWT. So, work smart dalam merancang kewangan adalah kita kena cari kunci keberkatan. Tu work smart bagi saya, yang saya belajar over the years. Dulu ada banyak, hilang, ada sikit pun hilang, bocor, Tapi bila saya faham tentang magnet, which saya ajar dalam MKK, tentang magnet, kekayaan, kejayaan, keberkatan tu macam mana, dia banyak merubah banyak aspek dalam hidup saya, insyaAllah. Dan ramai orang yang dah belajar dan gunakan apa yang saya kongsikan, insyaAllah. Formula-formula tentang mencari keberkatan, menarik keberkatan. Bukan menarik lah, kita tak boleh menarik, kita mencari keberkatan. Nak jadi pemain golf terbaik kat dunia, kita kena meletakkan latihan diri kita, kemampuan kita pada tahap tu. So nak dapatkan keberkatan tu, kita mesti melayakkan diri kita. How? So itu yang kita kena faham. Mencari keberkatan tu, buat apa yang dia suka, apa yang akan buat dia cinta, jauhkan apa yang dia larang. Dan keberkatan ni bukan hanya duit. Keberkatan ni meliputi rezeki semua. Nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat kasih sayang, nikmat termasuk duit tu salah satu je aspek dia. So jangan cakap pula saya solat tak dapat duit pun. Tak, kita solat bukan pasal nak duit. Kita solat adalah nak cari kasih sayang Allah. Dan sebab hasil daripada apa kita buat, mudah-mudahan kita boleh nampak dan rasa keberkatan berlaku. Ada sikit tapi rasa macam banyak, bermanfaat untuk ramai. Apatah lagi kalau ada banyak, bermanfaat lagi ramai. Okay, dan kita nak jadi manusia yang berkat. Manusia tu sendiri nak jadi manusia yang berkat. Maksudnya ada orang hidup tak bermanfaat untuk orang lain, menyusahkan hidup ramai orang lain. Kita jadi orang yang hidup bermanfaat untuk ramai orang lain. Itu berkat. Okay, so itu nombor 3. Kita 10. Banyak ni malam ni. Mudah-mudahan line kita terus bagus. Macam so far okay. Saya nak sambung yang keempat. Yang keempat adalah work smart. Yang keempat tadi work smart. Ketiga adalah keberkatan, mencari keberkatan Allah. Okay, itu nak kena urai panjang Saya pernah selalu sebut, tapi saya cerita tentang kewangan malam ni. Nak cerita tentang kewangan, saya fokus spesifik nombor 4.
kita mesti faham matlamat kita ni. Kalau Allah izinkan umur kita panjang sihat, kita kena jelas dan tahu fasa. Fasa daripada segi matlamat jangka pendek, matlamat sederhana, matlamat jangka panjang. Ini apa yang saya sebut minggu lepas. Kita kena tahu di mana kita dengan izin Allah 3 tahun akan datang. Kalau kita panjang, kita minta Allah bagi kita kesihatan panjang umur, 3 tahun ke 5 tahun akan datang, 5 tahun ke 10 tahun akan datang, dan 10 tahun ke 20 tahun akan datang, atau 30 tahun akan datang. Kalau Allah panjang umur, kita kena plan. Bukan kita nak macam panjang sangat angan-angan, tak. Kita just nak ada satu perancangan dan kita ada plan lain juga seandainya benda itu tak berlaku. Ini orang bijak. Orang bijak adalah orang yang berfikir tentang orang bijak adalah orang yang berfikir tentang mati. Dia tahu dia akan mati. Tak dia mati hari ini, lusa dia akan mati satu hari nanti. So, dia kena bersedia untuk duduk lah. So, di sinilah pentingnya nombor 4. Kita kena faham di mana kita berada. So, kena duduk dan plan kewangan kita ni, dan umur kita, dan kesihatan kita. Tengok pattern tuan-tuan dan puan. Saya nak cakap dengan you, melihat pattern ni, pattern kesihatan. Kita tengok pattern kesihatan sebab tu kita tengok kenapa orang ambil takaful makin dia berumur, premium dia, bayaran tu makin tinggi, coverage dia makin rendah. Sebab itu pattern kesihatan. Bila orang tu makin meningkat, kalau dia tak jaga daripada muda, bila dia start ada masalah-masalah, na'udzubillah, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, buah pinggang, dialisis, itu semua isu yang banyak berlaku hari ni. Balik kepada punca masalah seperti daripada muda dia tak jaga, minum benda yang berkandungan gula yang tinggi, minum air gas yang tinggi, minum benda macam tu lah katalah berlaku. So, bila masuk umur dia 40-an, atau yang ada yang setengah lebih awal, ada masalah dialisis, so, kesihatan kita akan makin menurun. Allah bagi kejap je. Masa tu kita akan cakap, ini semua tak adil. Betul. Tapi Allah memang bagi sesuatu tu based on di mana keadaan kita berada. Maksudnya dia ikut sangkaan kita, ikut apa yang kita buat. Dia memang manjada wajada. Siapa usaha dia dapat. Siapa yang tak, dia akan dapat apa yang dia tak buat. So, maksudnya kesihatan kita ni makin lama makin akan drop. Tenaga kita akan makin drop. So, kita kena plan nombor 4 ni tadi. Work smart daripada segi timeline kita ni adalah kita kena tahu 3 years, 5 years down the road, di mana kita akan berada. Kalau kita kerja, di mana kita akan berada. Cuba fikir macam ni tentang kewangan sekejap. Katalah gaji kita, katalah satu orang ni hari ni 2016 dia gaji dia say 2,000 lah kata. 2,000 which is kalau ikut statistik dia kata ataupun research, kalau gaji 3,000 berapa? 3,300 kalau tak salah saya. You adalah, kalau duduk bandar, dia adalah miskin bandar. Dalam keadaan yang cost you sangat tinggi. So, you kena faham 30 tahun atau tak 30 tahun lah, 20 tahun dulu, duit kita bagi anak kita pergi sekolah buat 50 sen. 20 tahun sekarang sekarang kita tak boleh bagi 50 sen bagi anak kita buat pergi sekolah. Dia tak nak pergi sekolah. So dia kata 50 sen tak dapat nak beli apa-apa. Nampak tak cost ni, nilai duit tu makin lama makin susut. So bayangkan kalau kita tak plan matlamat kita ni 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang, kita tak nampak dan foresee itu sama ada. Kalau kita akan ada plan B nanti kalau kita tak ada. Tapi point dia adalah kita kena nampak dan plan di mana kita akan berada. Langit tak selalu cerah, kita kena faham tu semua. Kita kena fikir tentang risiko, possibility, tentang kesihatan kita. Kalau aku teruskan dengan keadaan hidup aku macam ni tak ubah, macam mana keadaan hidup aku akan datang, kesihatan aku macam mana akan datang. Itu semua kita kena fikir, kena belajar untuk melihat. Ini adalah satu benda yang related. So nombor 4, kita kena work smart dan design lah. Macam mana kita boleh design rumah, kita design lah life kita dari segi keadaan kewangan kita nanti. Bila anak kita lagi 10-20 tahun dah membesar, insyaAllah kalau semuanya go accordingly, macam mana keadaan dia, apa yang diperlukan pada waktu tersebut. Ni 2016, kalau 10 tahun lagi 2026, kos hartanah makin meningkat. Sebenarnya bukan kos hartanah makin meningkat. One of the reason why kos hartanah makin meningkat sebab mungkin population makin meningkat. Tapi itu bukan key dia. Key dia, saya belajar ni daripada one of the mentor hartanah minggu lepas, which is very interesting. Faizul Rizwan, dia cakap, which is very good point. Dia kata kos, sebenarnya harga hartanah meningkat sebab kos membina barang-barang tu meningkat. Kos pembinaan meningkat. Betul juga. Saya fikir tentang demand and supply, which is betul juga kan. Tapi point dia adalah, so bayangkan kalau sekarang ni rumah dah macam ni kos dia, dan minta maaf, kalau kita orang Islam, kita selalu fikir dunia ni hanya sementara. Betul, akhirat juga tempat betul, itu tak salah.
Tapi apa artinya kita hidup kat dunia? Mesti ada sebab, mesti ada perjuangan yang Allah nak kita buat, mesti ada manfaat yang Dia suruh kita buat. So, kalau kita adalah macam decide untuk let go, aku tak nak ni semua orang decide untuk tak nak, tak nak perbaiki kewangan, semua orang nak pilih untuk duduk kat kampung, tak nak face the world, tak nak perbaiki, then how? You know, di mana kita akan berada? Di mana bangsa dan agama kita akan berada lagi 5-10 tahun akan datang? Dan hari ini adalah hari merdeka, tapi kita tidak ada kemerdekaan sebenar daripada segi banyak perkara, termasuk ekonomi. Kita tidak ada kekuatan tu. Dan jangan salahkan orang lain. Kita lihat pada diri kita. Apa pilihan yang kita buat, you know? Adakah kita plan? Ya, saya suka nak cerita tentang apa yang saya belajar melihat kepada, ni bukan contoh nak cerita, nanti kan you kata saya nak besarkan negara daripada negara Singapura, macam mana dia dibina dan didesign. Bila dia merdeka sampai sekarang, dia design banyak perkara. Tak perfect, dia bukan contoh yang perfect, tapi cara dia design tu, design Singapura mungkin kecil juga kan, tapi point dia adalah macam mana dia design, macam mana negara kecil ni nak menguasai ekonomi, mencari antara negara yang paling top penguasaan ekonomi dan capital yang dia ada. You know, sedangkan dia hanya satu negara kecil dan kita negara yang banyak sumber. So jangan cerita pasal apa benda lah, isu tentang ekonomi dunia lah, ekonomi Malaysia. Kita nak cerita pasal nak merubah, for things to change, kita sendiri kena nak perbaiki diri kita. So kalau kita sibuk nak perbaiki hidup orang lain tapi tak kita, sampai bila kita takkan berubah. So nombor 4 ni tadi saya kata, kita mesti tahu apakah jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang, apakah matlamat kewangan yang kita nak capai. Kita kena faham di mana kita akan berada nanti, di mana umur kita, dan along the way pada point yang anytime seandainya kita dipanggil balik mati, how? Itu kena ada plan, protection plan yang nanti kita cerita kejap lagi. One of the thing yang kita kena buat, kita kena fikir sebab kita hidup tak lama. Okay, nombor 5 adalah so far okay? Alright, so nombor 5 adalah kita kena faham bahawa dunia ni sekejap, akhirat tu kekal. So, walaupun dunia ni sekejap, akhirat tu kekal, tapi dunia ni lah yang menjadi penilaian untuk akhirat. Tak gitu? Apa yang kita buat, kita menjadi penilaian. Dan kalau kita perhatikan, banyak amalan dalam rukun Islam, banyak amalan, bukan banyak lah, ada sebahagian daripada amalan dia memerlukan sedikit pengorbanan. Bukan sekadar pengorbanan fokus minda hati kita perlu disertai. Tapi kita bayangkan banyak orang ada isu ni. Isu bila dia angkat takbir, hati dia bukan masalah duit banyak atau sikit, tapi hati dia tidak tenang, sebabkan mungkin masalah hutang, masalah tekanan kewangan, masalah tak boleh nak belikan susu anak. Ni contoh lah. Belum campur yang masalah lebih besar, saya tak boleh nak supply susu pada orang ni untuk yang bisnes. New Zealand lembu kena curi. You know, itu mungkin lagi, kalau dia tak betul-betul fokus, kusyuk, susah dia nak kusyuk. So macam mana nak guna masa yang singkat ni supaya nak faham, nak gunakan dunia ni untuk nak capai yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. So macam mana nak capai tu, nak capai kejayaan dunia dan akhirat tu. Itulah kita kena jaga hak Allah. Pada masa yang sama kita kena perbaiki, gunakan apa yang kita ada, alat-alat ni semua tadi untuk manfaat orang lain, untuk sumbangan, untuk bantu orang lain supaya kita dapat capai. Kita jagalah kita punya fardu, dan kita juga buat benda yang akan bagi kita yang dipanggil work smart tadi tu, bonus. Bila kita buat, kita boleh sumbang. So kita boleh sumbang banyak benda, tapi kalau kita boleh bina kewangan, kita boleh sumbang banyak kewangan. Itu pilihan anda yang anda boleh buat. Nombor 5, itulah tadi, kita kena faham dunia sekejap, tapi dunia sekejap ni menjadi penilaian. Alright, dan dia adalah alat untuk kita boleh gunakan, mudah-mudahan, untuk mencari kasih sayang dia dan redha dia. Okay, nombor 6, ni sambungan daripada topik minggu lepas. Nombor 6 adalah kita kena faham tentang nature kewangan. Nature kewangan ataupun nature. Macam mana bahasa Melayu nature dah? Kebiasaan kewangan ni macam ni. Kan manusia ni, kalau kita tengok daripada macam mana orang cari kerja, kita pernah belajar, saya pernah kongsi sebelum ni tentang ESBI, which concept yang diajar oleh Kiyosaki. Tapi benda yang saya nak cerita, trigger ni, yang buat trigger saya berfikir adalah kita kena faham kalau kita bekerja, apakah limitation yang kita ada, tapi apakah potensi yang kita ada dari segi kewangan. Kalau kita kerja sendiri, bisnes sendiri, kerja sendiri, self-employed, apakah limitation, masalahnya? Contoh, kalau kita bekerja dengan orang, kita akan ada limitation. Limitation daripada segi mungkin kebebasan masa tu tak banyak, cuti terahat,
Tapi kita tak payah risau macam mana orang bisnes risau, macam mana dia nak cabaran risiko tu tak setinggi orang berniaga. Tapi you akan lebih tenang lah, bukanlah lebih tenang, tapi lebih secure lah, lebih rasa terjamin sikit. Perasaan tu tak ada jaminan hari ni. Banyak syarikat yang buang orang sekarang, tapi point dia lah, kalau you bekerja, you akan berasa macam tu, rasa lebih terjamin sebab you tiap bulan kerja dapat gaji. Jadi ada keburukan dia juga. Keburukan dia adalah you tak buat kerja pun dapat gaji. Tapi kalau you tak buat kerja dapat gaji, tak lama lagi nak kena buang lah tu VSS. So cabaran employment adalah bekerja kalau you tak reti plan sebenarnya kewangan you. Sebab apa yang you dapat tu adalah limited, dan you kalau tak plan dengan baik, benda tu akan habis dan you kena kerja sampai bila-bila. So saya lihat ada orang yang mencapai kebebasan kewangan ataupun kewangan yang lebih baik dengan hanya bekerja dengan orang lain. Dia boleh capai kewangan yang bagus sebab dia ada prinsip-prinsip dia. Nanti kan sekejap lagi saya explain pasal prinsip tu. Dia follow tentang formula kewangan yang betul. So kategori kedua adalah self-employed, orang yang kerja sendiri, buka kedai char kway teow, dia kena masak, dia kena goreng. Cabaran dia lah masa, dia tak ada masa. Buka klinik perubatan, dia adalah doktor. So kalau dia tak ada, patient tak boleh dapat rawatan, itulah cabaran masa. Jadi dia kena kerja, buka klinik sentiasa, dia tak boleh cuti, pergi Swiss ke pergi mana. So kalau bisnes pula berbeza, tapi dia lebih best lah. Sebab bila kita bisnes dan ada sistem, dan kalau sistem tu bagus, bisnes tu boleh berkembang sendiri. Macam Alhamdulillah saya ada 27 buah syarikat yang berbeza, dan saya jarang masuk office. Saya hanya terima laporan everyday, saya dapat updates, dan sesekali je saya akan ada meeting. Sebab structure bisnes tu. In fact hari ni Alhamdulillah 2 hari ni tim saya dalam consultation session. InsyaAllah tak ada paral. Doakan, kita sedang di-consult untuk bagaimana nak bawa Richworks untuk dibawa kepada level IPO ataupun public listed, insyaAllah, ke bursa, bukan Malaysia, tapi potentially dalam masa 3 tahun akan datang benda tu akan berlaku, which dia akan memberikan saya peluang untuk expand business ni ke level yang berbeza. Dan hari ni juga Alhamdulillah ada good news. College saya, Seed Business College yang saya asaskan, Alhamdulillah hari ni kita ambil intake yang pertama, ada 100 lebih student. Dia college ni adalah kita baru start, so kita memang cap kepada 100 orang, 100 lebih orang, anak muda yang kita sendiri, saya terlibat dalam design program dia, diploma dalam management dan juga business management dan accounting, tapi both akan kena buat applied entrepreneurship, maksudnya dia kena start business. Dan dia akan start dengan one of the induction orientation dia adalah masuk IMKK saya insyaAllah hari Jumaat ni. So kita start kita dah masukkan dalam IMKK, dan kita akan guide dia untuk start business dengan pantas, bukan bila dah habis diploma, tapi dalam program lagi semester pertama dia akan start. Kita akan guide dia untuk start ada business dan start buat duit, ada bank statement, ada income. Itu semua akan mempengaruhi dan menentukan banyak perkara, termasuk CGPA dia dan GPA dia. Anyway, so itu adalah benda-benda yang Alhamdulillah apa yang berlaku hari ni, dan insyaAllah lepas ni kita akan expand bagi banyak negara. Saya akan fokus kepada Global Muslim Entrepreneur punya projek, yang mana saya nak bantu usahawan Muslim seluruh dunia untuk bina lebih ramai usahawan. Kita dah bina tu dalam di Malaysia, 800,000 orang dah attend program saya 8 tahun ni, dan kita dah beribu orang jadi usahawan, jutawan. So saya nak bawa kepada level yang lebih jauh. Saya nak sumbangkan pengalaman saya, formula yang kita buat kat sini kat Malaysia ni untuk seluruh dunia umat Islam. Mudah-mudahan dia akan memperkuatkan ekonomi kita untuk mencari redha Allah SWT dan bantu balik orang lain. Okay, so business ada kelebihan dia. Nah, kelebihan dia banyak. Nanti kita akan recap balik tentang kelebihan bisnes. Dia akan bagi kewangan yang lebih banyak dengan cepat kalau ada ilmu yang betul. Tapi dia juga boleh melingkupkan dengan cepat kalau tak ada ilmu yang betul. Tak ada strategi pemasaran yang betul. Banyak orang saya tengok berniaga bertahun-tahun tapi dia stuck. Banyak orang berniaga bertahun-tahun, jualan dia tak tinggi, kewangan dia makin teruk sebab dia tak ada ilmu. Tapi dia ego, dia tak nak belajar. Dia bila kita bagi ilmu macam ni free pun sekalipun, dia lebih baik dia kata, buat habis kredit aku je, baik aku tengok buat benda lain. So itu sayangnya. Kita buat Hijrah Usahawan hari Jumaat di TV Al-Hijrah, tapi dia tak tengok, dia lebih rela buat benda lain yang tak ada manfaat. So sayang. Sedangkan masalah dia adalah yang menjadi penghalang dia antara dia dan pencapaian lebih bagus adalah ilmu je. Itu je, ilmu dan tindakan. Kalau dia ada ilmu, tak ada tindakan, tak jadi. Tapi kalau tak ada ilmu, lagi-lagi teruk lah. So
Dan insyaAllah besok pagi saya akan bercakap di TV Al-Hijrah, program Assalamualaikum dalam pukul 9 suku 9.30 macam tu. Kalau anda sempat tengok esok insyaAllah. Okay, so business dan satu lagi lah investment adalah cara kita nak meningkatkan kewangan. Ini booster bagi saya, booster kewangan. So nanti kita akan plan. Bila kita plan, katalah kita nak capai target satu sasaran kewangan, tapi kita makan gaji contoh, atau bisnes kita biasa-biasa. Tapi kalau kita boleh boost income kita dapat daripada kejaya ni tadi, ataupun daripada bisnes kita boleh dapat naikkan, dia akan mempercepatkan proses target kewangan yang you nak capai. So tu nanti kita akan go through kejap lagi, one of the point yang saya nak run through. Alright, so itu nombor 6. Kita kena faham tentang misi kita adalah, misi kita dalam nombor 6 ni adalah kita nak faham misi bekerja ke, kita berniaga ke, kita makan gaji ke, kita kerja sendiri ke, kita invest ke. Misi kita nombor 1 misi nombor 1 ramai orang adalah nak selesai hutang, nak selesai masalah, masalah kewangan. Misi nombor 2 bila kita dah selesai hutang adalah kita nak capai impian, betul. Tapi impian yang paling best dalam bab kewangan selain daripada kita boleh berzakat, bersedekah adalah impian paling best sebenarnya adalah bila kita boleh berzakat dan bersedekah walaupun kita dah tak ada nanti. Oh, itu best. Maksudnya kita dapat bina satu kewangan yang bagus, bukan nak kena berjuta sebenarnya, tak. Satu kewangan yang bagus yang boleh bagi kita satu dividen ataupun return. Laporan tu berlaku dekat Hartanah ke, platform-platform yang kita akan introduce, atau saya akan ajarlah nanti, ataupun saya akan bagi anda idea nanti. So melalui platform-platform ni, bila kita tak ada sekalipun, kita wakafkan kewangan kita tu, duit tu semua nanti boleh digunakan untuk masih berterusan kita dapat beri sumbangan ataupun manfaat pada orang lain. Itu matlamat yang paling best dalam kewangan. Bukan hanya setakat kita nak pencen awal, kita boleh buat apa yang kita boleh suka buat, ada masa banyak dengan keluarga. Itu of course sangat best. Alhamdulillah, itu boleh capai dengan cepat, insyaAllah. Saya mengajar anak didik saya ramai, muda-muda lagi dah boleh capai benda tu. Ada masa banyak dengan keluarga, ada kewangan yang lebih baik. Yelah, kalau nak fikir, kalau anda biasa buat 24,000 setahun, what if you boleh buat 200,000 sebulan? Okey, tak payah sebulan lah, 200,000 setahun pun, itu akan memberikan kewangan yang lebih baik pada you. Kalau tak, 24,000 setahun, kena kerja 10 tahun nak buat 240,000. Itu pun you tak boleh simpan semua duit tu. Tapi kalau you ada bisnes ataupun kefahaman tentang bisnes yang baik, strategi yang betul, you boleh buat 240,000 tu setahun je. Tapi kalau you ada lagi bagus, tindakan lebih baik, macam anak murid saya ramai yang buat 200,000 sebulan. So, itu semua boleh berlaku bila you ada kefahaman tentang apakah misi kewangan yang you nak capai. Ini, kalau saya cakap, simpan duit lah, tak guna. Kalau you simpan duit, kalau you tak ada matlamat, apakah misi kebebasan kewangan yang you nak capai, target yang you nak capai. Nombor 7, kita kena faham apakah aset, apakah aset dan apakah liability dalam perbelanjaan. Contoh, kita beli benda tu, ini akan jadi aset ataupun liability. Akan jadi benda yang aset tu, maksudnya kita beli sesuatu, dia akan bagi, nilai dia akan meningkat, dan dia lagi bagus kalau dia boleh bagi kita pulangan, manfaat pulangan dan bersegi kewangan lah. Liability adalah kita beli dan dia akan jadi tanggungan, masalah pada kita, ataupun dia tak menghasilkan income. Itu liability. So itu kita kena, nombor 7, kita kena faham perbezaan antara apa itu aset, apa itu liability. Kita guna handphone untuk buat benda yang sia-sia, mungkin dia aset ke liability, most of the time liability. Tapi kalau kita guna untuk business, untuk deal perhubungan bisnes, benda tu akan bagi aset pada kita. So kita kena faham nombor 7 adalah dalam kewangan, kita faham apakah aset, apakah liability. Kereta, kalau kita hanya guna benda tu nak menunjuk, ini tak ada manfaat, benda tu jadi liability, tanggungan. Tapi kalau kita gunakan dia, bawa kereta Uber ke Grab car ke, ataupun gunakan dia untuk business daripada segi transportation ke, dan benda tu akan jadi aset pada you, dapat return kan. Okay, so dan nombor 7 dah lah, tak ada orang bagi air pun. Kering ni lagi 15 minit kalau sempat, insyaAllah. Okay, saya nak habiskan lagi sikit. Nombor 8, tadi saya dah sebut, tapi saya nak jelaskan lagi sekali. Tadi saya sebut tentang matlamat kewangan kan. So tadi kita faham tentang cycle. So bila nanti kita kena buat, apa yang anda kena buat, anda kena buat satu sasaran. Ini siapa yang dalam NKK dah belajar lah ni.
sasaran, target. Apakah target FFA? Apakah target FFA ni adalah financial freedom. Berapakah jumlah yang kita perlukan duit yang kita perlu simpan supaya pada point tu, kalau duit ni kita simpan, katalah tempat yang boleh, katalah kita dapat tempat yang bagi kita 10% dividen setahun. Saya tak cerita macam-macam platform ni. Kita boleh guna hartanah ke, boleh guna pelaburan saham ke, itu nanti later. Katalah you ada tempat yang boleh bagi 10%, sewakan ke. So katalah you ada say 1 juta simpanan, contoh, kali 10% bermaksud setiap tahun you akan dapat 100,000 kan. 1.2 lah senang. So 120,000 setahun dividen. So setiap bulan daripada 120,000 ni kita boleh tekan katalah 10,000. Setiap tahun, setiap bulan 10,000, setahun dapat 120,000 kan. So setiap bulan tekan 10,000. Tahun depan insya-Allah kita akan dapat lagi 120,000 ni kalau kita dapat yang 10% dividen ni tadi. So pada saat ni katalah sekarang gaji you 5,000 atau 6,000. Sudah kerja 20 tahun. 20 tahun dah kerja. Pada point yang bila you boleh capai sasaran FFA ataupun you dah buat bisnes ke, belajar nanti dalam kelas saya insya-Allah tentang marketing ke apa semua, you boleh buat income. Lagi cepat you boleh bina 1.2 juta simpanan ni, maknanya lagi cepatlah nanti you boleh bina you punya financial freedom punya income. So pada saat tu nanti you boleh pilih sama ada you nak kerja ke, you tak kerja ke, you nak bisnes tak nak bisnes ke. Walaupun you nak bisnes sekalipun tak ada masalah, benda tu akan jadi income yang akan makin lama akan compound dan you boleh guna sebahagian tu untuk bersedekah, berzakat apa semua. Dan bayangkan kalau you tak ada sekalipun, income tu tetap akan berjalan dan you dah set ni berapa persen, 5% ke 20% ke untuk sedekah. Faham So contohlah. Tapi dia sebenarnya tak payah 1 juta, jangan salah faham. Semua nak jadi jutawan. Bukan, tak salah. Nak jadi jutawan tapi tak nak belajar. Okay, dan tak nak komitmen, tak ada disiplin. Itu semua nanti. Apa figure dia tu lain orang lain. Itu kena faham dia punya technical dia. Yang saya nak explain ni adalah kita nombor 8 ni kita mesti tahu berapakah lama tempoh. Katalah based on apa yang kita buat sekarang. Kalau aku simpan sebulan, ni soalan yang saya selalu tanya lah, sedih lah bunyi dia. Berapa kau boleh simpan sekarang? Dia kata boleh simpan 100. Saya cakap kalau simpan 100 bila nak capai sasaran dia? So that's why nanti anda akan faham. Anda akan nampak kenapa anda kena kurangkan kos atau kawal kos, kenapa anda kena simpan duit, dan kenapa duit tu kena park dekat tempat yang betul supaya dia akan bagi return yang baik, compounding. Dan kenapa anda nak buat bisnes, nak kena belajar, invest untuk belajar buat bisnes supaya bila anda invest belajar buat bisnes, macam ramai adik saya dia invest untuk belajar. Bila dia invest untuk belajar, investment dia sikit tapi hasil dia dapat tu boleh dapat 2 juta, 1 juta sebulan, ada yang dapat ratus ribu sebulan. So nampak tak? Point dia adalah bila kita ada sasaran. Kalau tak ada sasaran, kita tak boleh nampak tau benda berapa banyak kita nak simpan. Dan kita tak sedar, tak berpijak di bumi yang nyata. Kita akan duduk lama buat berangan, aku satu hari nanti nak bencin. Tapi sampai masa tak, kalau kita meninggal sampai masa di awal, itu tak ada masalah. Masalahnya kalau tak mati-mati, bukan masalah apa. Hidup tu masih lagi Allah bagi umur yang panjang apa semua. Dan umur kita makin meningkat, kita dah tak boleh kerja, kemampuan kita kurang, masuk umur 50, 60, orang dah tak hire kita lagi, kita tak boleh kerja, bisnes kita tak boleh handle, dan kita tak ada ilmu, dan macam mana? Kita tak ada persediaan. Okay? Tak faham tak apalah, saya cuba. Ini topik yang jarang saya share pada public macam ni. Biasanya dalam my private session saya explain. Tapi saya nak, mudah-mudahan dia membuka kepala otak anda lah. Dan ini bukan kuasa saya, kuasa Allah. Nak bagi fahaman ni kuasa Allah. Saya hanya just nak bagi nampak mudah-mudahan. Nombor 9. Nombor 9 adalah ke 8 ke 9 ni? 9 dah kan? Kita mesti tahu tempoh masa yang kita ada. Okay? Tempoh masa yang kita ada untuk kita buat simpanan tersebut tadi dan juga nak investkan dia. Dan nombor 10, kita kena create income yang tinggi. Itu yang kenapa ada setengah orang kena belajar untuk bisnes, kena buat income yang tinggi. Bukan kena lah. Itu adalah option. Kenapa kena berniaga, kenapa kita suruh jadi usahawan. Antara sebab dia adalah supaya you boleh bina kewangan yang lebih cepat, supaya you boleh capai kewangan yang lebih banyak, supaya boleh ambil duit tu dan invest balik, laburkan dia, dan kemudian dapat return, dan kemudian boleh bina, wakafkan sebahagian tu untuk dapatkan return untuk bantu ramai orang-orang yang perlukan bantuan. So itu adalah proses
proses apa yang anda boleh bina over the years lah. Okay, so untuk summarisekan daripada semua 10 ni, saya juga dah listkan tadi sekejap untuk anda, untuk summary kan semua sekali. Alright, anyway, just nak mention, besok pagi 9 suku ke 9.30 macam tu, saya akan live dekat rancangan TV Al-Hijrah. Assalamualaikum. Hari Jumaat, hari Jumaat malam, pastikan anda tonton 9.30 malam di TV Al-Hijrah, rakaman sesi terbaru kita. Dan insyaAllah minggu depan 10 hari bulan September, ni bukan iklan, nak bagi tahu je, saya ada sesi seminar Hijrah Usahawan free, bersama TV Al-Hijrah dengan Richworks Academy di IDCC Shah Alam pada 10 September. Itu adalah mungkin sesi saya yang terakhir. Kalau anda perasan, saya pun dah tak banyak buat roadshow, saya tak buat roadshow dah. Ini adalah sesi, mungkin adalah sesi saya yang terakhir untuk rakaman TV Al-Hijrah ni. Saya tak boleh garanti kita ada next session, tapi inilah sesi yang kita ada. Kalau anda nak jumpa live, nak belajar live, topik minggu depan adalah kuasai tentang produk, pemilihan produk, perkhidmatan, dan macam mana kita nak pasarkan produk tersebut. Itu daftar dekat hijrahusahawan.com. Okay, so last one adalah saya nak bagi summary tentang ada 5 langkah yang apa yang saya cerita tadi tu. Dia terimpun pada 5 langkah. Yang pertama tadi, anda kena rancang apakah sasaran kewangan yang anda nak capai dalam masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Anda kena rancang, kena set satu sasaran. Lagi bagus kalau ada orang coach anda dalam benda ni. Okay, ada orang consult, tapi tak ramai orang yang faham benda ni. Nombor 2, anda kena ada, bagus kalau ada protection plan. Maksudnya seandainya sasaran tu anda on the way nak capai tu tak capai, anda pun tak ada, anda pun dipanggil balik kembali ke rahmatullah. Ada tak protection, life protection mesti takaful, yang boleh bagi satu amount yang sama dengan apa yang you cuba nak capai tadi. Kalau tak ada, itu pentingnya kenapa dia nak ada takaful coverage atau insurance coverage bagi yang pilih insurance conventional. Bagi anak Muslim lah, orang Islam kita pilih takaful. So kenapa kita nak kena ada? Sebab dia akan bagi financial protection. Sementara kita nak capai, on the way, work hard for that, in case anything happen. Itu kenapa kita mesti ingat kita akan mati. So kita ready untuk family kita, untuk orang kita sayang. Banyak kes orang yang meninggal tak bersedia. Mana ada orang bersedia? Ada orang bersedia. Tiba-tiba kemudian wife dia semua ada isu, sian. So mudah-mudahan dia apa yang anda buat ni sikit sebanyak boleh bantu dia, dan dia faham macam mana nak gunakan dengan baik. Nombor 3 adalah manage cost. Kawal uruskan perbelanjaan anda. Belajar untuk faham mana satu asset, mana satu liability, dan belajar untuk uruskan duit supaya lagi banyak duit yang anda boleh gunakan untuk save. Kalau anda boleh save, invest tempat yang betul untuk dapatkan lebih banyak kewangan yang lebih baik. Kalau anda nak invest, selain daripada pelaburan terbaik tuan-tuan dan puan adalah ilmu. Ni saya cakap ni, saya pengalaman saya sendiri. Saya bukan keluarga senang, tapi dengan izin Allah, melabur pada ilmu, melabur susah payah, cari duit, belajar dengan orang yang dah berjaya seluruh dunia. Banyak benda berubah dalam life saya. InsyaAllah kami mensasakan Richworks akan mencapai. Tengoklah, mudah-mudahan, doakan. Lihat saja, insyaAllah proses tu akan berlaku. Dulu saya kata 2012 saya cakap insyaAllah satu hari nanti kita akan ada college. Alhamdulillah kita dah ada college. Tak lama lagi insyaAllah kita akan jadikan dia tahap universiti, insyaAllah. InsyaAllah juga saya akan bina satu bandar universiti. Itu semua anda akan tengok. Benda akan berlaku kalau saya panjang umur, insyaAllah. Kalau tak, tim saya akan continue capai. InsyaAllah kita akan jadi global company yang akan expand throughout the world. InsyaAllah kita jadi $1 billion company. Kita akan jadi public listed IPO. InsyaAllah kita nak bina lebih ramai usahawan, 1 juta usahawan dalam masa 5 tahun ni, yang boleh mencapai tahap jutawan dan bermanfaat untuk orang lain. So benda-benda macam ni lah yang drive saya. Kalau setakat hidup untuk saya, Alhamdulillah saya tak perlu buat apa yang saya buat. Tapi sebab saya suka, saya suka buat benda yang saya buat sekarang, iaitu melihat orang lain berubah hidup dia dan dari segi kewangan, bisnes dia. Itu satu benda yang seronok. Alright. Anyway, yang keempat tadi, yang ketiga, manage cost. Alright, so far you all belajar sesuatu daripada apa yang saya kongsikan.
Alright. Kalau tak juga tak tahulah nak cakap apa. Itu mudah-mudahan Allah bagi you faham lah. Alright. So yang keempat adalah tadi manage cost. Kita manage cost kita. Kewangan kita ni kita kena uruskan, jaga cost kita, control cost kita supaya kita ada banyak lebihan yang kita boleh simpan. Bukan banyak lah, kita ada lebihan yang makin banyak kita boleh simpan, squeeze untuk simpan, lebih cepat lah kita boleh capai sasaran kita. Tapi untuk cepatkan lagi adalah step keempat, tingkatkan kewangan. Kat sinilah pentingnya anda tingkatkan active income, business tuan-tuan, business. If you got the chance, saya nak cakap apa, saya ni ada alhamdulillah humbly Allah bagi saya kelebihan masa 8 tahun ni. Terlalu banyak result orang yang belajar daripada kosong jadi jutawan, usahawan jutawan bila mereka manfaatkan ilmu-ilmu yang saya kongsikan dengan izin Allah. So saya bukan nak cakap apa, tapi ambillah peluang daripada sesi free ke, sesi berbayar ke, commit lah. Kalau you boleh commit belajar macam MKK 3 hari tu, like you akan nampak macam betapa dahsyatnya potensi you dalam bisnes. Sebab nak tingkatkan step keempat, active income ni, gunakan bisnes. Bila you ada ilmu tentang bisnes, you ada ilmu tentang kewangan dan bisnes, wow, insyaAllah you are on track. Cepat atau lambat je untuk you capai. Dan kemudian belajar bina passive income pula. Active income tu daripada bisnes kerjaya kita, passive income tu daripada pelaburan-pelaburan yang kita buat, kita dapat income sampingan. Itu semua akan meningkatkan you punya mempercepatkanlah proses you capai sasaran kewangan you. Apa yang saya cakap ni adalah rare tau. Benda ni bukan semua orang suka-suka nak explain. Kalau dia nak explain pun dia pun tak faham katnya. Dia tak lalu proses tu. Alhamdulillah saya dah lalu proses ni. So please lah follow apa yang saya suruh you buat ni. Jangan percaya, buat je. Buat je. Buka hati minda you untuk belajar. You ada kewangan bagus sekarang, gaji RM10,000. Ya, tapi semua jangan hilang kalau you tak pandai manage dengan baik. RM100,000 pun akan hilang kalau tak tahu manage dengan baik. RM1 juta pun akan hilang kalau tak tahu manage dengan baik. Kalau tak tahu macam mana sistem dan strategi yang betul, membina kewangan yang betul. So tak payah sombong hidup ni. Be humble dan bina kewangan. Dan you akan lebih confident dengan apa yang you lalu, insyaAllah. Dan nombor 5, benda yang paling penting juga adalah fokus. Semua benda ni susah nak capai kalau kita tak fokus kepada matlamat yang kita nak capai. Fokus dengan strategi yang betul, dengan ilmu yang betul. Fokus ni mestilah fokus dengan ilmu yang betul dan strategi yang betul. Fokus juga, ramai orang fokus tapi dia tak ada ilmu dan tak ada strategi. Jadi fokus itu ke laut. Fokus tapi teknik yang salah, tak jadi juga. Kena ada fokus. Tapi fokus mestilah ada ilmu yang betul, ada strategi yang betul. Saya bersyukur lah, saya belajar dengan orang seperti Richard Branson, Robin Sharma, Tony Robbins, Half. Banyak lagi lah orang soleh, orang alim pun nasihatkan saya belajar dengan mereka. Jadi saya dapati ilmu ni ilmu penting. Ilmu boleh merubah manusia. Saya selalu cakap, kalau apa yang kita tahu ni akan menentukan berapa banyak pendapatan kita. Kalau kita sekarang buat RM2,000, RM10,000 sebulan, mana kita hanya tahu buat RM10,000 je sebulan. Itu apa yang kita tahu. Tapi kalau kita upgradekan apa yang kita tahu ni, kita upgradekan dia, insyaAllah kita punya pendapatan akan berubah, kualiti hidup kita semuanya akan berubah, insyaAllah. Alright. So prinsip moto saya juga last sekali sebelum saya nak habiskan, saya sangat pentingkan result. Saya percaya nak belajar mesti cari orang yang dah ada result. Dan saya percaya kalau anda pergi ke YouTube, ada senarai banyak sangat testimoni anak didik saya, terlalu banyak result. Orang yang dah berjaya dalam bisnes, hasil daripada apa yang kita go through atau guide dalam Rishworks Academy. So jangan percaya saya, tapi cuba buat apa yang saya cuba sampaikan ni. Bila buat saja anda akan faham. Kalau tak buat anda tak faham. Menjada wajadah. Siapa buat dia akan dapat, insyaAllah. Dan saya harap apa yang saya kongsi malam ni 1 jam bermanfaat. Saya halalkan ilmu yang anda belajar ni, mudah-mudahan ilmu yang saya kongsikan ni bermanfaat, diberkati. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Saya tak tahu adakah saya akan dapat connect lagi untuk webinar akan datang atau tidak. Kalau ada masa saya buat, kalau tak make sure anda cari ilmu, belajar, cari orang yang dah ada result. Nak cari mana-mana guru, nak ajar pasal usahawan ke apa, minta tengok, minta tunjuk senarai result anak didik mereka. Penting supaya anda tak buang masa. Tak buang masa. Beza belajar dengan pilot yang dah
capai 1000 hours, 2000 hours flying experience dengan baru 100 hours, pengalaman dia berbeza. Saya tak tahu anda lah, saya sangat pentingkan masa sebab masa tak boleh dijual beli. You know, saya dah bagi anda 1 jam masa saya hari ni. So saya harap dia bermanfaat untuk ramai orang dan anda share manfaat ni dengan lebih ramai orang supaya masa saya itu berganda manfaat dia. Mudah-mudahan. Alright, itu saja. Sekian, insyaAllah pada yang ada MKK Jumaat, kita jumpa hari Jumaat nanti MKK 3 hari. Datang dengan fokus untuk belajar dan anda akan dapat apa yang anda niatkan, insyaAllah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Love you.